Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Senin 18 Januari 2021. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 407 orang setakat pukul 8 malam tadi yang melibatkan 106 keluarga dari 192 kampung ditempatkan di 8 PPS melibatkan 9 daerah. Bagaimanapun satu PPS ditutup iaitu di Dewan Kampung Kusilat, Pitas. Menurut kenyataan Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 52 orang penduduk ditempatkan di Dewan Bin Sulung, 21 di Dewan Kampung Kubambangan Paitan, 39 orang di Dewan Serbaguna Likas, Masjid Jamik Kota Kinabalu 62 dan 23 orang di Dewan Serbaguna PPR Ketiau Putatan. Turut ditempatkan 56 orang di Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang dan 52 orang di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir Beaufort dan 102 orang di Dewan Tun Said Kota Belud. Situasi banjir turut menjejaskan 25 jalan di 7 daerah antaranya Tuaran, Paitan, Lahadatu dan Penampang. Manakala kejadian tanah runtuh dilaporkan di 10 kampung melibatkan 4 daerah iaitu Kota Kinabalu, Kota Marudu, Pitas dan Kudat. Sementara itu, pengguna jalan raya di Sabah dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu ekoran hujan lebat berterusan sejak kemarin yang menyebabkan sebahagian jalan ditenggelami banjir dan runtuh. Namun, Jabatan Kerja Raya JKR dan syarikat konsesi terlibat memantau serta memasang papan tanda amaran demi keselamatan pengguna jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Wadin dalam kenyataan berkata kebanyakan jalan yang runtuh adalah di kawasan bukit yang tidak boleh dilalui kenderaan. Justru pengguna diminta menggunakan jalan alternatif bagi menjamin keselamatan mereka sampai ke destinasi yang dituju. Datuk Bung yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah memaklumkan penyelenggaraan jalan yang runtuh masih dalam tanggungjawab syarikat konsesi berkaitan sementara kajian dan reka bentuk akan dibuat segera bagi membaiki jalan terlibat. Mengulas isu keretakan di Jejambat Luyang Kota Kinabalu, beliau menjelaskan jurutera perunding telah dimaklumkan mengenai perkara ini dan pihak JKR kini menunggu keputusan untuk tindakan susulan. Bilik Gerakan Operasi Bencana Daerah Tuaran dan Daerah Kecil Tamparuli diaktifkan 4 petang semalam. Ia sebagai persiapan ahli jawatankuasa bencana daerah berdepan situasi banjir susulan hujan lebat dan paras air Sungai Tuaran meningkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli, Datuk Jahid Jahim berkata, pengaktifan bilik gerakan ini juga sekaligus dapat melaksanakan pelan tindakan penyaluran bantuan banjir di kawasan berkenaan. Bilik gerakan daerah Tuaran dengan serta-merta. Hari ini pegawai daerah telah diarahkan tadi untuk memanggil mesyuarat jam 4 dan pada masa yang sama di pejabat daerah kecil Tamparuli juga akan diaktifkan serta-merta. Dan sekarang pun kita dalam proses menerima aduan-aduan. Datuk Jahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah ditemui pemberita RTM selepas meninjau kampung Sungai Damit Tamparuli. 3 pusat pemindahan sementara PPS siap sedia menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah berkenaan iaitu Dewan Sulaman, Dewan Tun Hamdan dan Masjid Kampung Bunga Tenggilan. Pejabat daerah kecil Paitan diminta menyediakan laporan berhubung kerosakan infrastruktur di daerah itu akibat bencana banjir yang berlaku sejak awal minggu lepas. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Samad Jamri berkata, perincian laporan perlu dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB Sabah sebelum dibentangkan di peringkat KPLB Persekutuan. Ia bagi membolehkan pengiraan anggaran kos pembaikan dibuat sekaligus disalurkan kepada agensi yang bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Antara infrastruktur dikenal pasti rosak seperti jambatan gantung di Kampung Sulit selain Jalan Pinampadan dan Jalan Sokon yang terputus akibat bencana banjir tersebut. Jadi semua infra-infra ini mudah-mudahan nanti pejabat daerah akan memberikan perincian. Seperincinya kesan-kesan daripada musibah banjir ini termasuklah rumah-rumah orang kampung yang terjejas semasa banjir ini.
Beliau ditemui RTM ketika melakukan tinjauan kerosakan jambatan gantung di Kampung Sulit, Paitan. Terdahulu, beliau melakukan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Serbaguna Kampung Ko Bambangan, Paitan. Seramai 1,135 penduduk terjejas banjir dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Sugod menerima bantuan bakul makanan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sugod, Datuk James Ratib. Pengagian bantuan tersebut mula diedarkan sejak Khamis lalu di 19 buah kampung. Menurut Datuk James Ratib, pihaknya telah mengedarkan 1,500 paket bakul makanan ke seluruh perkampungan yang terjejas banjir. Beliau berkata pihaknya akan memastikan tiada individu yang tercicir daripada menerima sebarang bantuan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita ketika meninjau Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Bin Sulong. Dalam pada itu, Datuk James menasihatkan penduduk yang ditempatkan di PPS terus patuh prosedur operasi standard SOP kesihatan dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau juga meminta Jabatan Kesihatan Daerah Beluran dan Paitan terus memantau tahap kesihatan penduduk kampung yang terjejas akibat banjir. Seterusnya, situasi COVID-19 di Sabah. 2 kluster baru digesan semalam, iaitu kluster Jalan Mawila di Kota Kinabalu dan kluster Taman Ikan Jinak di Tuaran dan Kota Belud. Sementara 393 kes baharu positif COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kini 43,644 kes. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 222 kes daripada kes baharu adalah berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 74, saringan kelasta-kelasta sedia ada 36, saringan ladang perkeso 21, saringan pelajar masuk asrama 8 dan lain-lain kategori 32 kes. Sementara seramai 337 pesakit sembuh direkodkan menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 39,326 orang. Manakala 2,949 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 766 orang di hospital dan 2,185 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam unit rawatan rapi 84 orang dengan 21 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masidi juga memaklumkan setakat ini sebanyak 318,787 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Petugas Barisan Hadapan Hospital Besar Tawau menerima bantuan 10,000 botol air mineral dan 100 kotak makanan segera. Ia sumbangan Regimen 516 Askar Wataniah bersama seorang ahli korporat, Datuk Jimmy Pang. Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah berkata, sumbangan ini merupakan tanda sokongan kepada petugas Barisan Hadapan di Sabah yang bertungkus lumus membendung penularan wabak COVID-19. Hari ini kita telah buat satu penyumbang kepada frontliner khususnya hospital dan juga pasukan-pasukan di hadapan ini. Kerana kita rasa mereka lah yang berkorban utama di depan kita. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penyerahan sumbangan tersebut di Tawau. Sementara itu, Timbalan Pengarah Hospital Tawau, Dr. Azman Ibrahim berkata, bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat memberi kesan positif kepada petugas hospital dalam menjalankan tugas. Ini sedikit sebanyak dapat memberi satu kesan yang positif untuk staf-staf saya di mana mereka akan rasa kaki tangan saya kami dapat merasakan bahawa ada NGO-NGO yang peduli dan melihat susah payahnya frontliners yang sedang bekerja di hospital lah. Ketua Kampung dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang baru dilantik diingatkan agar melaksanakan tugas dengan baik. Demikian ditegaskan Ketua Penyelaras Dewan Undangan Negeri DUN N73 Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho. Menurut Datuk Abdul Muiz, sebagai pemimpin peringkat akar umbi, mereka perlu membuktikan keupayaan menjalankan tanggungjawab di kampung masing-masing tanpa memilih fahaman politik selain memastikan masalah di kampung dapat diatasi dengan baik. Katanya JPKK mempunyai peranan penting dalam pentadbiran sesebuah kampung selain menjadi perantara pentadbiran kampung dengan wakil rakyat serta kerajaan dalam membawa pembangunan di kampung. Kita dapat jawatan pada hari ini adalah kita meletakkan diri kita bahawa
Kita buat kerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja dengan kita. Satu tugas yang berat, yang saya dikatakan amanah dan tanggung jawab yang harus kita pikul untuk menyelesaikan masalah rakyat di kawasan masing-masing. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan kepada 11 pengerusi JPKK bagi kawasan Dun Sebatik dan Merotai di Pejabat Daerah Kalabakan. Dalam majlis ini, Datuk Abdul Muiz turut menyampaikan bakul makanan kepada kira-kira 1,230 ketua isi rumah kawasan Dun Sebatik, Sumbangan Sawit Kinabalu, Sabah Softwoods dan Dun Tanjung Batu. Sejumlah 472 pain darah berjaya dikumpul menerusi program Amal Mega Blood Donation 2021, anjuran Jabatan Amal Malaysia Negeri Sabah, Dewan Pemuda Parti Islam Se-Malaysia, Pemuda Perikatan Nasional dan Pusat Darah Negara. Program ini diadakan serentak di seluruh negara selama 2 hari yang berakhir semalam. Penasihat program berkenaan Zulzaim Hilmi berkata jumlah tersebut melebihi sasaran 400 pain darah hasil komitmen orang ramai yang membuat pendaftaran awal sebulan secara dalam talian. Dengan pencapaian yang kita dapat hari ini, insya-Allah kita akan sedikit sebanyak dapat membantu frontliner kita, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia bagi merawat pesakit-pesakit dan juga masyarakat yang memerlukan darah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau program Amal Mega Blood Donation 2021 di Kota Kinabalu. Sementara itu, penderma darah ditemui menyifatkan program tersebut langkah tepat bagi membantu golongan yang memerlukan darah. Saya menderma sebab orang kata 3 nyawa boleh selamatkan 1 pain darah tu kan. Itulah saya kerap kali datang untuk menderma. Orang-orang yang di luar sana, khususnya belia-belia, mendermalah darah demi menyelamatkan sakit-sakit yang memerlukan darah anda. Kerana menderma darah juga boleh menyelamatkan nyawa, di samping untuk kesihatan. Ini sebahagian daripada tuntutan agama untuk kita saling tolong membantu di antara satu sama lain di dalam kehidupan kita. Program Amal Mega Blood Donation 2021 melibatkan 8 lokasi di Sabah, antaranya Tawau, Kota Kinabalu, Tuaran, Keningau dan Kinabatangan. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 sebelum berakhir. Saya Muhammad Syarif Samawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.